Hai guys, Assalamualaikum. Farah dan juga tim House Malaysia hari ini berada di sebuah kondominium di Kuala Lumpur. Episod kali ini special tau sebab kita nak tour rumah orang bujang. Selama ni kan kita asyik tour rumah orang berkeluarga kan. Nak juga tengok macam mana dekorasi orang bujang. Okey, kalau korang nak tahu rumah owner ni ala-ala showroom IKEA tau. So, jom kita pergi masuk rumah ni. Tapi sebelum tu, pastikan korang tekan butang like dan subscribe channel House Tour Malaysia. Let's go guys! House Tour Malaysia. Saya Ahmad Rifaat. Selamat datang ke rumah saya. Jom masuk. Saya Ahmad Rifaat, pemilik IG Rifash Madan. Dalam IG tu saya banyak kongsikan saya punya idea-idea dekorasi lah. Itu IG personal saya, bukan IG business ke apa. Dan konsep rumah saya adalah konsep modern and contemporary. So mari kita mulakan dengan ruang tamu. Okey, jenis rumah saya ni rumah kondominium. And then berkeluasan 1,340 square feet. Okey, untuk ruang tamu ni saya nak mulakan di bahagian ni. Okey, sebenarnya bahagian ni adalah antara bahagian yang saya selalu tukar-tukar sebab saya masih tercari-cari idea yang terbaik untuk bahagian ni. So finally saya jumpa satu set lukisan dari IKEA ni. Harga dia 499 saya rasa ke 399 macam itulah. Okey, bila saya letak ni, bila combinekan dengan blind ni dan juga saya punya swing chair rattan ni, memang saya rasa menarik lah sebab ramai juga dalam bila saya kongsi dekat IG saya tu, ramai yang kata memang wow lah ini kan. Seterusnya kita pergi ke bahagian ni. Okay, untuk bahagian ni yang jadi macam orang kata lain pada lainnya, saya rasa ramai yang tertarik dengan saya punya wallpaper ni. Sebab normally kalau orang hire ID ke apa kan, dia orang akan request kontraktor untuk letak macam kayu ke apa ke untuk buat border ni. So saya hanya menggunakan wallpaper. So ia lebih budget friendly dan saya rasa ia kenalah dengan konsep macam ada elemen rotan kan. So wallpaper kalau coklat ni saya rasa menaikkan seri lah. Okey, ramai follower saya tahulah saya memilih banyak color coklat, color hijau, putih, hitam, lebih kepada earth color lah. Okay, so saya memilih rotan untuk lampu ni. Basically, kebanyakan rumah saya ni memang saya DIY. Cuma bab wiring ni saya fail lah. Saya akan hire kontraktor untuk pasang. Saya hanya pilih lampu lah. Okay, contoh DIY yang orang macam biar betul itu pun pasang sendiri kan. Contohnya sofa ni. Saya memang beli kat IKEA tu and then sofa pun kena pasang sendirilah. Saya akan bawa masuk dalam kereta. And then sama juga macam jam dinding saya ni. Jam dinding saya ni sebenarnya colour hitam asalnya kat IKEA. Saya rasa dah tak jual dah discontinue. So saya sanggup colourkan dia dengan colour gold macam ni untuk match kan. Sebenarnya hitam pun okey tapi saya rasa colour ni lebih better lah. Saya nak share jugalah berkenaan saya punya kapet ni. Kapet saya ni saya beli mula-mula saya masuk rumah dulu. So dia ada sentimental value sikit. Saya beli pada tahun 2018. Dah berapa tahun? 4 tahun lepas kan. Dan tak sangka pula dia masih match dengan dekorasi saya yang terkini ni. So nasib baiklah, kalau tak kena beli lagi lah kan. So next kita pergi ke ruang tamu section yang kedua. Okay, section kedua ni dia macam lain sikit sebab dia nampak macam country style buat dia sebab tiba-tiba ada macam ni kan rumput-rumput ni. So frame ni pun sebenarnya ramai yang bertanya saya beli dekat mana sebab dia besar dan colour dia pun cantik kan. So saya beli ni sebenarnya memang daripada IKEA lah, mana lagi. So saya rasa dekat IKEA pun dah tak ada. Tapi jenis besar yang macam ni dekat IKEA tu ada lagi. Cuma
lukisan dia berubah-ubah. Mungkin lukisan ni dia mungkin dia keluarkan selama setahun, and then next year dia keluar lukisan yang lain. Tapi saiz dan jenis memang macam ni. So dekat kawasan ni pun ada jugalah elemen-elemen rotan ataupun macam brown-brown sikit kan. Macam saya punya kapet lohal ni, and then ada juga bakul di sana. Itu daripada Jack Creators. Saya rasa geng-geng IG home tour tahulah Jack Creators. Rumah home tu familiar lah dia orang kan. Yang ni lain sikit lah sebab saya beli ni daripada rumah. Ini salah satu section di mana kalau katakan ada tetamu datang untuk minum-minum petang ke, saya akan buat kat sini lah sebab lebih mudah. Ada coffee table yang lebih panjang di sini. Dan kalau korang tengok dekat kawasan ni, warna brown dia lebih dark sikit lah untuk kawasan ni sebab saya cuba nak bezakan dengan ruang tamu saya yang lagi satu tadi tu, supaya rasa tak bosan sangat lah, sama saja colour kan. So yang ini saya pilih colour brown tu yang lebih dark sikit. Seterusnya, jom kita pergi ke ruang makan. Alright, ini ruang makan saya. Meja makan ni 8 seater lah. Sebenarnya kawasan dining area saya ni, saya ada upload gambar dia di IG Home Tour Malaysia, dan saya memenangi pada minggu tu untuk dekorasi yang terpilih. Mungkin saya rasa sebabnya idea saya dalam membuat satu area dengan mengecat daripada tepi ke atas dan juga wallpaper tepi ke atas macam ni. So bila kita buat macam ni, dia nampak macam ada satu section which is kita tak perlukan dinding ke ataupun letak kayu ke apa kan. Just kita buat macam ni dah nampak macam satu section yang lain. So kemungkinan disebabkan idea saya tu membuatkan saya menang pada minggu tu. Okay, untuk meja makan ni saya beli daripada IKEA juga. Colour biasalah, colour favourite saya warna coklat, dan nak nampak dia lebih, kawasan ni saya nak bagi nampak lebih lelaki sikit. So banyak hitam di kawasan ni. So kursi semua hitam, lampu pun daripada IKEA, saya pilih hitam. Dan frame alhamdulillah ni saya beli daripada Tasnim. Dan bahagian belakang ni saya letakkan semua kabinet daripada IKEA. Nama dia Hauga. So ini memang saya suka sangat lah sebab colour dia tu saya tengok macam sangat menepati cita rasa saya. Saya letakkan semua barang-barang pinggan mangkuk saya dalam ni lah. Sebab saya suka buat setup dining table. Bila saya panggil kawan-kawan saya dalam IG Home Tour ke ataupun kawan-kawan office saya untuk datang makan, so saya akan selalunya ada setup saya lah, piring, mangkuk, piring kecil semua tu kan dalam satu set. So sebabkan tu saya kena beli banyak set lah supaya tak bosan kan. So semua koleksi tu saya letakkan dekat sini. Contohnya brand-brand daripada IKEA, dan kalau up sikit tu, tapi taklah up sangat pun, daripada Zara Home lah. Saya beli dari London. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian dapur. Macam ni lah dapur bujang seadanya. So dapur saya ni kebanyakannya memang 95% daripada IKEA. So yang terbaru yang saya buat adalah inilah. Sebab saya ada pergi rumah kawan saya ni, dia ada orang panggil ni hide cabinet kan. Maksudnya barang-barang elektrik kita letak dalam ni. Dan juga barang-barang lain lah macam kanister ke apa ke. So bila nak masak baru kita buka, lepas tu tarik keluar. Bila dah habis masak kita simpan balik kan. So lebih kepada nak nampak lebih kemas lah. Okay? Contohnya macam ni lah. Kalau kita nak masak nasi tu buka ni. Sebab nak elakkan daripada wap terkena dalam ni kan. So bila dah siap kita ni lah. Sama juga macam ni, ada air fryer saya letak dekat sini, dan saya punya kanister semua lah, barang dapur semua. Ini saya punya dapur kecil saya, ada 3 stove saja.
Tapi kalau macam nak masak macam berkecap-kecap sangat tu, saya akan guna Thermomix saya itulah. Kebanyakan follower saya memang tahulah saya punya trademark dapur ni dengan menggunakan rak letak barang-barang mainan budak ni, saya letakkan kat dapur. So saya letakkan semua barang-barang saya dalam ni lah. Ada rempah-rempah apa semua dalam ni. Okey. Kemudian saya ada dekor-dekor sikit lah. Kemudian saya menggunakan rak ni sejak 2 tahun lepas. Setakat ni semua okey je. Cuma kena rajin lap apa semualah. Biasalah kan tu. Okay, kalau table kabinet ni saya pilih colour lain sikit. Kalau ikutkan kabinet saya semuanya macam yang ada nampak sebelah sini. Colour putih dan juga atas dia light brown. Cuma kat sini saya pilih yang lebih dark sebab saya rasa sini tempat yang kita nak membasuh lah apa semua kan. Nak letak kunyit ke apa ke. Nak basuh pinggan mangkuk. So saya rasa macam kalau colour tu light sangat, saya takutlah orang-orang bujang dalam rumah ni tak boleh nak maintainnya. Okay. So seterusnya ini lah konon-kononnya teringin kitchen island. Jadilah kecil ni je kitchen island. Ini sebenarnya ini nombor 2 latest. Yang ini latest sekali, terkini sekali saya beli. Harga berapa RM299 kot. So saya rasa macam, sebab bila saya letak kabinet ni, ruang memasak saya agak terhad. Ada sikit saja ruang di situ. So saya sangat memerlukan kitchen island ni untuk letak saya punya barang-barang, nak potong-potong ke apa semua kan. So ini sangat orang kata diperlukan lah. Okay. Kemudian inilah peti ais yang seadanya. Ini pun antara appliance yang terawal yang saya beli. Okay, sebab konsep saya alang-alang kalau nak beli tu, biar beli yang besar teruslah, walaupun sebenarnya tak adalah mahal mana pun, dalam 3,000 lebih cukup saya rasa. Sebab ini untuk 2 pintu yang jenis macam ni yang paling murah yang saya jumpa lah. Terusnya juga saya nak cerita berkenaan saya punya partition ni. Okay, kenapa saya buat partition ni? Sebenarnya asalnya rumah ni memang dapur dia kecil ni saja. So ini memang ruang yang luas membawa ke ruang tamu saya yang kedua tadi tu. Saya buat blok di sini supaya nampak dapur tu lagi nampak besar. Tujuan saya begitu. Dan di sebelah belakang saya ada buat saya punya bahagian coffee area. Nanti kita pergi ke area sana. So untuk divider ni saya buat sendiri. Saya beli pintu bili, rak bili. Alhamdulillah rezeki saya, saiz pintu ni memang ngam-ngam je antara kabinet dengan shilling. So saya hanya perlu lock lah dia punya lantai dengan atas tu. Dia punya bawah ni saya just letak kayu, atas tu saya letak skru L macam tu. So dia lock sini lah. Alhamdulillah okey, tak ada apa. Dah berapa dah nak dekat 2 tahun lah. So semuanya masih dalam keadaan okey. Kalau ikutkan saya survey lah, kalau nak buat divider ni mungkin memakan belanja dalam 3-4 ribu kot kalau kita nak tempah dengan kontraktor kan. So cost saya beli ni, saya rasa ni 100 lebih. Yang ni kecil ni dalam 100. So total dalam tak sampai 600 untuk buat partition ni. So saya rasa macam alhamdulillah sebab saiz dia menyebelahi saya. Saiz pintu ni. Okay, yang belah sini saya hanya letakkan beras dan juga ada sedikit storage lah. Okay, ini saya punya storage. Alamak, nak tunjuk ke segannya. Storage saya punya barang-barang orang kata penyapu tangga, kain-kain lap, Dettol apa semua kan. So inilah seadanya. Malulah, tutup lah. Tunjuk sekejap je. Seterusnya kita pergi ke area coffee area. Okay, so inilah coffee area dia yang saya ceritakan tadi dekat dapur tadi tu. Di sebalik divider dapur tadi tu kan. So ini coffee area-nya. Kabinet bawah ni saya beli daripada IKEA 2 pintu. Kemudian saya beli tabletop ni berasingan lah. Kemudian kaki ni pun saya beli berasingan. Dan saya cantumkan di atas kabinet tu. So table ni saya screw pada bawah 2 tempat. Kemudian saya letak kaki ni. Kaki ni boleh adjust mengikut ketinggian kita nak lah kan. So sebaik okey je ngam. Dan bila kita lock situ 2 dan ada kaki ni, alhamdulillah dia tahan lah, tak adalah goyang sangat.
kalau tolak kuat-kuat sangat tu bergoyang lah dia. So setakat ni okey. So kawasan ni bolehlah kita lepak-lepak dalam 3-4 orang kan. Lepas buat kopi, kita bakar roti, lepak-lepak, minum kopi, sembang-sembang, gosip-gosip macam itulah. Ajak kawan-kawan. Sebenarnya kawasan ni memang kawasan favourite saya sebab bila saya tengok colour light green, that cawan ni saya tahu lah colour apa. Bila saya tengok kombinasi dengan rak ni, saya rasa macam sejuk mata saya memandang. Ini antara kawasan favourite saya. Mesin kopi ni memang saya akan guna setiap hari without fail. Sebab ini ibarat macam dos penggalak saya. Mesti nak kena ada 2 shot setiap pagi. Kalau tak, kepala saya datanglah migraine apa semua kan. So benda ni memang wajib dalam untuk saya pagi-pagi. Dan buat roti bakar, dan kalau ada orang kata buah apa yang warna hijau tu, avocado. Itu favourite saya tu. Roti bakar, kopi dengan avocado. Kemudian saya letak ni untuk coverkan kabinet dapur saya tu. Ini sebenarnya daripada IKEA untuk letak pokok-pokok sebenarnya. Saya beli ni untuk coverkan kawasan ni. Sebab kalau daripada kita letak barang-barang dalam kabinet tu, kalau di sandar belakang ni dia akan macam mengelembung kan. So untuk elakkan dia daripada nampak mengelembung tu, saya tampal dengan ni lah. Okay. So kursi IKEA, dua-dua kursi ni pun IKEA, karpet ni pun IKEA, kebanyakannya IKEA. Ni pun kawasan ni 95% IKEA. Okay, inilah bilik bujang saya. Ini saya punya wardrobe. Saya beli daripada IKEA. Ala-ala Muji lah ni. So ini saya letakkan pakaian yang saya dah pakai. Mungkin nak pakai lagi ke. Sini bahagian pakaian kotor saya. Saya dah letakkan plekat, semua barang-barang saya letak sini lah. Kemudian ini wardrobe besar saya. Okay. Ada 4 pintu. Dalam ni pun saya dah letak macam-macam lah. Okay. Seterusnya ini bahagian meja, orang kata meja makeup. Tapi tak adalah makeup. Lebih kepada macam nak tengok muka ke apa kan. Nak pakai perfume apa semua. Seterusnya, ini katil king saya. Saya ada letakkan frame di situ. Frame ni saya beli daripada IKEA. Dan gambar tu saya beli daripada Shopee. Okay. Dan saya letakkan juga shelf di situ. Sedikit ada daun-daun daripada IKEA. Kemudian saya ada letak ni juga. Saya letakkan dekat sini stokin. Cap saya dekat sini. Dan juga ada slipper di situ. Kemudiannya, sini saya punya mini office lah. Sejak pandemik hari tu, saya memang rasanya 90% memang kerja dekat rumah. Datang office sekali-sekala saja. So saya kena buat tempat kerja yang selesa lah. Memandangkan memang saya akan banyak masa saya habis dekat sini. Okay. Macam inilah keadaan bilik saya. Boleh melihat view KL kalau stres-stres tu. Okay. Sebenarnya kalau tak ada kondo depan tu, sebenarnya boleh nampak KLCC tu. Tapi sebabkan ada kondo Malang tu, terus tak nampak dah view kat SCC. Seterusnya kita pergi ke toilet bujang saya. Okay, toilet ni saya letak wallpaper. Tapi macam panggil backsplash tu kan. Sebenarnya ni wallpaper je, stiker. Dan kalau nak pakai ni, memang kena betul-betul maintain betul-betul lah. At least seminggu mesti kena cuci. Sebab dia stiker dia tu macam rubber sikit. So kalau kotor tu, kalau jenis melekat tu memang susah nak cuci. So seminggu sekali mesti kena cuci. Dan saya letakkan orang panggil apa tu, shower curtain. Sebab saya memang suka toilet kering. Macam bila kawasan untuk kita membuang air besar ni memang kering lah. So bila block kat situ dengan shower curtain tu, dan simen tu sebenarnya untuk bahagian mandi tu dia ke bawah sikit. So bila ada shower curtain tu, dia dapat mengelakkan air daripada terpecik ke luar lah. So saya memang selalu memastikan kawasan di sini kering. Jadi bilik saya ni master bedroom lah. So master bedroom ni ada attach dengan satu bilik air. Total ada 4 bilik dalam rumah ni, dengan 2 bilik air. Satu bilik air di dalam master bedroom dan satu lagi bilik air di luar. So 3 bilik di luar bersama satu toilet, dan satu lagi bilik master dengan satu toilet.
kerana sudi tour dengan House Tour Malaysia hari ni. Sama-sama. Saya kan mula-mula tertarik dengan rumah Encik Rifat ni. Ada apa Encik Rifat share dekat Instagram tentang Reels rumah showroom IKEA dengan juga rumah ni. Tak sangka rumah ni memang banyak barangan daripada IKEA tau. Okey, kalau you guys nak tahu, adalah kita orang cerita-cerita kat belakang tabir tadi. Encik Rifat ni dahulunya penyewa rumah ni tau. Lama-lama menjadi owner sebab ada apa orang tu nak jual ya. Betul. Dan I nak tanyalah kan sebab tadi I dengar kebanyakan orang kata dapur, kabinet kat dapur semuanya kabinet daripada IKEA. So mesti orang lain pun nak tahu agak-agak berapa anggaran kalau orang lain nak juga orang kata bajet lah untuk tahu bajet rumah untuk dapat kitchen cabinet ni. Okey. Kalau untuk kitchen cabinet saya tu yang kebanyakannya saya DIY sendiri, which is beli dan pasang sendiri, bawa dalam kereta sendiri. So cost dia based on harga tu je lah kan. Tapi kalau kita nak upah untuk orang pasang semua tu dah mahal sikit lah. So kalau ikutkan yang saya punya cost tu, which is saya bawa sendiri dan pasang sendiri, dalam total 3,500 macam tu lah. Jimat orang lain sampai 5 angka kan? Dia dapat kilo 5,000 Itulah. Okey, ni ada sedikit daripada gift daripada penaja kita iaitu DEG. Thank you. Okey, terima kasih banyak. Kita orang hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ni apa ni? Ini tuala. Saya berbantan DEG ada juga jual tuala. Okey, kalau you guys nak ikuti Journey Home Decor, rumah ni nak tengok lebih banyak atau nak DM macam mana ni tuan rumah boleh buat ni, tu dan ini, korang boleh terus ke Instagram Encik Rifat iaitu Rifashmadan, RIFASHMADAAN. Korang boleh follow dan juga boleh DM beliau atau nak tanya apa-apa, terus je DM dia, okey? Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih tuan rumah. Berjumpa anda lagi ke episod yang seterusnya dengan rumah yang berbagai lagi tema dan dekorasi. Tapi sebelum tu, pastikan korang tekan butang like dan subscribe channel House Tour Malaysia. Bye!